Kita bukan hadkan. Hanya golongan ni je boleh bercakap pasal. Tak. Tapi sebelum awak nak memberi pandangan dalam agama, awak perlu ada, awak kena memenuhi beberapa kriteria. Dah kalau bahasa Arab pun tak boleh, masalah. Terutama anti hadis di kalangan orang Melayu. Golongan anti hadis di kalangan orang Melayu ni, sebahagian daripada mereka memang jahil bahasa Arab. Sehingga mereka salah terjemah. Mereka hanya berpada dengan buku-buku terjemahan. Saya tak nafikan kepentingan menterjemah. Ya, orang awam boleh baca buku penterjemahan. Tapi nak tarik satu hukum, nak kritik, nak analisa, yang ni jangan baca buku terjemahan. Kenapa? Kerana terjemahan tak sama dengan teks asal. Kita bila baca buku terjemah, kita terikat dengan pemahaman penterjemah. Boleh jadi betul penterjemah faham yang tu, boleh jadi tak betul. Sahabat kita, Dr. Qasim Ahmad, dalam satu kritikan dia terhadap hadis, nak tolak hadis, dia kata hadis bercanggah dengan Quran. Apa sebab bercanggah dengan Quran? Dia kata hadis bercanggah dengan hadis yang lain, dan juga Quran lah. Quran kata hukuman orang yang berzina hendaklah disebat 100 kali sebatan. Hadis yang lain kata mana-mana perempuan dan lelaki yang berzina dalam keadaan dia dah kahwin, perlu direjam sehingga mati. Tiba-tiba ada hadis dalam Bukhari yang Nabi kata bila seorang suami nampak isterinya bersama dengan orang lain, bersetubuh dengan orang lain, pukul saja. Pukul yang tak cedera. Dia kata bercanggah. Dan hadis tu ada dalam Bukhari. Saya bila tengok tulisan dia, saya terkejut. Betul ke dalam Bukhari? Saya pergi cek. Bila saya pergi cek, hadis tu ada. Tapi dia silap terjemah. Kerana dia baca Sahih Bukhari versi translated version. Maksudnya versi terjemahan bahasa Inggeris. Apa kata Nabi? Di antara hak suami ke atas isteri itu ialah, Nabi kata, la yuti'na farshakum ahadan takrahuna. Janganlah seorang isteri yuti'na farshakum. Yuti'na farshakum, ni perkataan yang penting. Jangan seorang isteri buat yuti'na farshakum kepada seseorang yang kamu tak suka. Itu dia kata, perkataan yuti'na farshakum bermaksud bersetubuh. Kerana farsh maksudnya sesuatu yang dibentangkan. Maksudnya, sebab tu isteri ni panggil firash. Apa lambat? Hamparan. Jangan isteri itu menyediakan hamparan kepada orang yang kamu tak suka. Maksudnya bersetubuh lah, dia kata. Dia faham macam tu. Sebab perkataan yuti'na, perkataan wata' boleh bermaksud bersetubuh. Saya bila baca yang tu, saya jadi keliru dalam jiwa. Aku nak ketawa ke aku nak menangis? Kerana terjemahan yang macam ni pun dia boleh silap. Ini terjemahan perkataan yang sangat basic dalam bahasa Arab. Maksud wata'a boleh difahami dengan maksud bersetubuh, boleh difahami dengan maksud memudahkan, boleh difahami dengan maksud menyediakan. Perkataan wata'a dalam bahasa Arab ada banyak makna. Bila Nabi kata wata' la yuti'na farshakum, jangan seorang isteri melakukan perbuatan wati' ni pada hamparan kamu, orang yang dia tak suka. Orang yang suami tak suka, isteri jangan buat benda ni. Dia ingat macam setubuh dengan orang yang suami tak suka. Nabi kata kalau dia buat benda ni, suami boleh pukul. Pukulan yang tidak mencederakan. Canggah dengan Quran, dia kata. Sebab Quran kata kalau bersetubuh, dah kahwin, kena rejam. Sebenarnya tak betul. Yang dimaksudkan dengan yuti'na itu bukannya bersetubuh. Tetapi jangan seorang isteri menghamparkan sesuatu hamparan suami bagi orang masuk dalam rumah sedangkan suami tak suka orang tu. Tu
Itu maksud yuti'na farsyakum. Jangan isteri mudahkan urusan orang yang suami tak suka masuk rumah. Suami tak ada rumah. Dia tahu dah suami tak suka dengan orang ni. Jangan bagi orang tu masuk. Kerana itu hak suami. Dia pergi faham bersetubuh. Perkataan wata'a ni tuan-tuan. Muwatta' Malik. Tadi cerita pasal Imam Malik. Muwatta' Malik diambil daripada perkataan apa? Wata'a lah. Takkan kitab telah disetubuhi. Muwatta' Malik ni ada banyak makna. Ada dua makna lah. Makna yang hampir dengan perkataan yang kita sedang hurai ni, kitab yang dimudahkan urusan penyusunannya sehingga orang senang nak rujuk. Sebab zaman sebelum Imam Malik, mereka tidak menyusun kitab ikut bab. Mereka susun ikut perawi. Hadis riwayat Abu Hurairah letak setempat. Apa saja bab sehingga orang susah nak rujuk. Kerana hadis ni kita nak pakai dalam hukum. Maka sebab itu ada ulama hadis kata apa? Di antaranya Sufyan ibn Uyainah ke Sauri, saya tak ingat. Tapi dia kata al-hadis madallatun illa lil fuqaha. Hadis ni lapang yang menyesatkan kecuali orang fuqaha. Kerana zaman tu tulisan-tulisan hadis kebanyakannya menyusun ikut nama perawi. Tu di antara sebab yang ulama hadis kata kena rujuk fuqaha, kerana mereka yang menyusun hukum. Ulama hadis hanya mengumpulkan hadis ikut nama perawi. Sehingga datangnya Imam Malik, dia susun hadis ikut bab kerana nak memudahkan orang rujuk. Kitab zakat letak satu tempat. Itu sebab namanya Muwatta'. Kitab yang dimudahkan urusan untuk orang semak. So jahil dalam bahasa Arab telah menyebabkan golongan anti hadis menolak untuk mengikut Nabi, hanya memakai Quran. Ni cabaran ittiba' zaman ni yang besar yang kita kena bercerita.